Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad syafi'ul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan media yang sudi hadir pada hari ini untuk membantu kita untuk menyelesaikan ataupun usaha untuk menyelesaikan masalah pengadu-pengadu yang telah datang ataupun mangsa-mangsa yang telah datang membuat aduan di Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa kepada Datuk Isham, pengurusi Biro Undang-Undang kita, dan juga di belah kiri saya Tuan Farouk dan juga Abang Ali, dan juga mangsa-mangsa yang turut hadir hari ini, yang kita difahamkan lebih kurang berapa ramai mangsa hari ini. Daripada 589 orang mangsa yang hadir hari ini adalah wakil-wakil daripada mangsa yang telah tertipu, yang kita sedia maklum satu modus operandi penipuan yang dilakukan berterusan. Sebelum ni kita difahamkan scammer ni lah, kita tak boleh nak sebut nama lah, kejap lagi kan kena saman pula. Tapi tawaran-tawaran yang dilakukan daripada scammer yang dilakukan pada sebelum-sebelum ni dah banyak dah modus operandi yang dilakukan, menipu dengan tawaran-tawaran yang tak wujud. Tapi hari ini dia telah dikejutkan sekali lagi dengan membuat satu tawaran, iaitu tawaran menjual barangan elektronik dengan 75% diskaun. Yalah, biasanya orang-orang perempuan ni kita tahulah, kalau dengarlah satu tawaran yang potongannya sebanyak 75% ni daripada harga barang, siapa yang tak terperdaya? Semua orang terperdaya. Dengan hari ini pula, dengan masalah lockdown ni yang tak boleh keluar rumah, nak cari cerik, nak kena buat pembelian online, nak beli peti ais pun kena beli secara online, TV pun boleh beli secara online. Sekarang ni kita tahu rata-rata semua orang nak beli barang semua menggunakan online, makan pun beli online, semua menggunakan semua sistem beli secara online yang sekarang ni. Jadi inilah satu modus operandi yang dilakukan oleh satu syarikat dan juga individu, syarikat dan juga individu yang di mana menawarkan satu tawaran yang kita kira ini kita sedia maklum, kita sekarang ni masyarakat dah tengah susah. Ini bukannya tawaran pelaburan. Tawaran pelaburan ni kita boleh kira lagi. Ini tawaran yang nak pakai untuk keperluan asas. Macam peti ais, kalau tak ada peti ais kat rumah, macam mana kita nak simpan makanan, nak simpan barang yang basah. Jadi kalau hari ni cerik rumah dah tak ada, nak kena beli cerik. Jadi inilah satu yang kita rasa satu perkara yang tidak masuk akal, yang di mana lebih kurang 589 orang mangsa yang telah ditipu, dan nilaian untuk 207 orang mangsa yang telah membuat laporan polis secara sah, sebanyak kerugian sebanyak 333,000. Kalau ikutkan peratusan yang saya kira dengan rakan-rakan kita, kalau sebanyak 589 orang ni, hampir 950,000 ringgit Malaysia yang telah ditipu. Dahsyat, kaya raya dengan menipu orang ramai tanpa ada belas kasihan. Dan kita rasa ini satu perkara yang tak masuk akal. Yang kita difahamkan daripada 589 orang ni, 207 orang telah membuat laporan polis. Dan polis dari penilaian kita, 12 kes sahaja daripada 126 report dah dibuka siasatan kes. Sama ada dituduh tak dituduh kita tak tahu, tapi dah mula dipanggil lah. Pengadu telah dipanggil, mangsa telah dipanggil untuk membantu menjalankan siasatan. Tujuan kita buat sidang media ni bukan apa, pasal supaya kita dapat cuba untuk bagaimana kaedah untuk menyebarkan satu skema tawaran yang kita rasa tak masuk akal ni. Ni boleh menipu orang ramai. Saya rasa tak ada rasa bersalah. Buat bayaran pun secara ke dalam akaun peribadi, bukannya akaun syarikat kan dia, akaun peribadi. Jadi ini satu benda yang kita rasa orang ni memang tidak ada rasa yalah, kita ni kadang-kadang nak menipu orang, menipu agak-agak lah kan. Tapi ini menipu sampai tak ingat dunia ni. Ini menipu yang tahap tak ada masalah. Kalau nak tipu orang, apa masalah ya? Jadi itulah sebab kita panggil hari ini. Jadi cuma saya mungkin nak Datuk Isham sambung sikit, pasal Datuk Isham lebih tahu
Sewaktu aduan ni sampai, saya berada di Kedah. Jadi Datuk Hisham boleh mungkin sambung dan tengok apa benda itu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengguna di Malaysia. Hari ini kita panggil dan kita membawa satu kes yang begitu penting pada kita. Berbeza dengan kes-kes yang sebelum ni, yang mana kita kendalikan kes-kes yang melibatkan penipuan, yang melibatkan pelaburan, melibatkan forex, melibatkan emas, yang pelaburan-pelaburan lah yang kita kebanyakan kita dengar masyarakat ataupun pengguna tertipu kerana ketamakan nak dapat duit ataupun pelaburan. Kes ni kes-kes yang sebelum ni. Tapi kes ni agak unik dan amat dekat di hati kita, Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, kerana penipuan orang nak beli barang elektrik. Ini yang sangat-sangat kita kecewa. Orang pengguna di luar ingin membeli barang elektrik untuk keperluan, dan modus operandi penipu ni, saya memang kata dia penipu. Penipu ni dia mengambil kesempatan waktu PKP ni, waktu Perintah Kawalan Pergerakan, kerana dia tahu pada waktu PKP ni banyak kedai elektronik ditutup, tak boleh beli, tak boleh pergi ke kedai-kedai elektronik, tak boleh pergi ke kedai-kedai untuk membeli barang peralatan elektrik. Jadi dia menggunakan kesempatan, menggunakan Instagram, IG, menggunakan nama sebuah laman Instagram Korea, yang ada bahasa-bahasa Korea lah. Saya pun nak sebut dia macam bahasa-bahasa Korea, menggunakan dengan menawarkan barang-barang yang memang semua orang akan beli. Nasib baiklah orang rumah saya tak tertengok. Kalau orang rumah saya tengok tadi ni, Kita pun belilah. memang nak beli ya. Apa mesin basuh, apa yang kita panggil yang kering tu, Dryer. Dryer harga 1,000 lebih. Saya tengok sebelum ni orang rumah saya minta dekat 3,000. Saya kata mahal ni, tak mampu abang sekarang ni kan. Jadi dia jual dengan harga 1,000. Memang saya ingat, jangan kata orang lain, tuan-tuan yang ada kat depan pun kalau tengok pun memang akan terbelilah, kerana dia menawarkan harga yang sangat-sangat murah. 75%. Modus operandi dia adalah dia menunjuk nak memberikan rasional kenapa dia boleh jual dengan harga yang murah, kerana dia beli pada waktu sale di luar negara. Dia kata di Korea ada sale pada musim-musim ni, jadi dia tunjukkan contoh-contoh sale. Jadi orang bila tengok, memang betul, make sense, logik, kerana ada kalau sale tu dibuat, memang harganya akan jadi murah, dan itu memang masuk akal. Kita tak boleh kata pembeli-pembeli ni tamak, tak, ataupun terpedaya, kerana memang logik. Dia ada sistem ETA, bayar dulu, pre-booking, kita panggil pre-booking kan, pre-order, barang itu akan sampai dalam tempoh 1 bulan, dan dia akan beli pada waktu sale. Jadi kerana dia ni ada kontak lah dengan Korea punya trader, supplier daripada Korea, so dia tunjukkan semua benda-benda ni. Saya akan tunjuk antara gambar-gambar dia. Masalahnya, sindiket ini didalangi oleh satu keluarga, betul? Satu keluarga yang melibatkan ibunya, melibatkan anak dia, melibatkan adik ipar dia, melibatkan suami dan isteri. Ini yang saya pelik, apa benda keluarga macam ni Satu keluarga boleh bersama-sama untuk memperdayakan pengguna yang memang membeli barang-barang keperluan. Ini sangat berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Ni kes ni sangat berbeza dan tidak perlu dilayan macam kes-kes biasa. Kita tengok sebelum ni kerana ketamakan orang beli, orang nak melabur, nak kaya cepat, skim cepat kaya. Ini beza. Ini kes ini barang keperluan. Memang orang beli dan semua orang akan terpedaya. Jangan cakap orang lain. Mungkin polis punya wife pun bukan beli. Betul? Bukan betul? Saya yang peguam ni pun, kalau wife saya tengok, beli juga. Nasib baik kita duduk di Persatuan Pengguna. Dan wife polis pun beli. Jadi memang orang ni memang bijak, kerana dia mengambil kesempatan pada waktu PKP yang pertama, orang tak ada pilihan. Nak beli kat mana lagi kalau tak beli dekat online? Nombor satu. Kalau nak tanya CNH ke CNQ semua tutup, betul? Nak pergi dekat Carrefour ke Aeon Big ke, segmen elektrik ni tutup. Jadi orang terpaksa membeli secara online.
Dan macam-macam kerugian. Ada orang rugi lebih daripada puluhan ribu. Dan saya dengar daripada salah satu daripada mangsa, ada sampai ke ratusan ribu. Dia beli kerana mungkin dia nak jadi reseller kot. Dia beli, dia nak jual balik. Kerana harganya murah, orang nak berniaga. Jadi saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan gambar-gambar macam mana barang-barang yang ada. Ni dah contoh dah barang-barang dia. Ni setrika ni. Ini sangat diminati oleh semua orang ni. Setrika yang boleh iron 5 helai baju dalam sekelip mata. Satu masa boleh setrika 5 helai baju. Ni saya pun tak pernah jumpa. Kalau saya ada pun saya nak beli je. Ini dijual harga di luar harga 1,500. Dia jual dengan harga 700 lebih. Ni satu contoh. Berapa kalau di luar? Dekat 1,000 lebih. Dia jual 759. Setrika yang boleh setrika 5 helai baju dalam satu masa. Ni bukan main-main ni tuan-tuan. Setrika yang mahal. Kalau ada pun saya pun nak beli. Sampai hati dia, orang nak setrika baju pun dia tipu. Ini memang tak masuk akal betul manusia ni. Manusia ni pada saya dia patut dia nak kata apalah nak cakap perkataan yang sesuai ni, penyangak. Nak tipu orang nak setrika baju, orang nak setrika baju untuk suami, dia boleh tipu. Ni kita tak boleh. Kita minta kepada pihak-pihak yang berkaitan tolong. Ini pinggan mangkuk pun dia tipu. Ni pinggan mangkuk. Ni bakso. Mangkuk macam ni pun dia boleh nak tipu. Dan ni ada tengok, saya tengok. Ni kira alatan masak. Ni orang perempuan suka. Alatan masak. Okey. Ini peti ais pun dia tipu. Ni semua adalah mangsa-mangsa punya gambar ni yang beli ni. Peti ais. Ini apa ni? TV 65 inci. TV 65 inci. Besar ni. Pun dia tipu. Ini yang saya teringin jugalah. Saya memang nak apa ni? Ini dipanggil dryer. Orang rumah tak payah dah nak sidai-sidai dah. Bubur dalam ni kira terus kering. Itu pun dia tipu. Jadi bermacam-macam lagi. Ada lagi PS5. PS5. Ada juga. PS5 pun dia tipu. PS5 dia tipu. Jadi inilah cerita macam mana sindiket ni agak berbeza kerana dia menipu golongan-golongan suri rumah, golongan-golongan keluarga yang memang ikhlas nak membeli barang untuk keperluan harian. Dan ini merupakan isu pengguna. Dan kita tak boleh salahkan pengguna begini kerana barang elektrik. Dan dia menggunakan pelakon-pelakon ataupun Insta famous untuk mengkaburi mata pengguna. Dia mintalah pengguna ada follower banyak ni untuk bagi review. Saya tak mahu sebutlah nama artis-artis tu. Cuma dia menggunakan artis. Bukanlah saya kata artis tu terlibat. Tak ada. Artis tu mungkin dapat barang. Dia beli dapat barang, jadi dia happy lah, murah. Jadi dia menggunakan artis-artis ni untuk membuat review supaya dapat mempromosikan dan meyakinkan pengguna-pengguna di luar supaya terus membeli dan terus membeli. Saya dimaklumkan bahawa sindiket ni mula aktif pada tahun 2020 dan diteruskan hingga tahun 2021. Laporan polis telah dibuat dan kita bawa keadaan ini ke depan media supaya kes ini mendapat perhatian. Saya tidak kata polis tak buat kerja. Cuma saya kata nak bagi polis lebih membuat kerja. Untuk membawa perhatian, untuk memberi tekanan supaya pihak polis, kita merayu kepada pihak polis untuk memberikan kes ini sebagai kes yang lebih prioriti. Supaya individu ini bukan saja diambil laporan, diriman dan kes itu di NFA kan. Kita minta tolonglah. Tidak dituduh. Tidak dituduh. No further action. Kita minta tolonglah. Kerana kita tak boleh kata kes ini ini pandangan kita lah. Kita pandangan kita sebab mungkin siasatan itu menjurus kepada kes kepenggunaan, minta rujuk kepada tribunal pengguna. Individu begini tidak boleh dirujuk pada tribunal pengguna. Kenapa? Keputusan daripada tribunal pengguna nanti hanya setakat dapat award. Adakah mereka akan mematuhi award yang dikeluar oleh tribunal pengguna? Saya tak rasa individu begini yang tidak mempunyai reputasi akan mematuhi award yang dikeluar oleh tribunal pengguna
walaupun tribunal pengguna mengeluarkan arahan untuk mereka memulangkan wang atau membayar balik. Kerana ini merupakan sindiket yang melibatkan ramai. Untuk dia nak pulangkan, dia melibatkan ramai. Jadi kita minta pihak polis untuk melakukan siasatan di bawah jenayah tipu 420. Kerana elemen-elemen yang ada ini sudah jelas. Berlaku satu tawaran dengan niat untuk memperdayakan mangsa dengan tawaran-tawaran yang tak masuk akal. Soalan dia, apabila kita tanya kepada dia, mangsa-mangsa tanya, barang kat mana? Pelbagai alasan diberikan. Ada mereka dia kata barang stok kat custom. Barang stok kat custom. Kita tahu macam mana format. Kalau kamu kata barang masuk stok dekat custom, sekurang-kurangnya kamu tunjuk apa? Packing list. Invoice kamu beli daripada supplier. Mana K1 dan K2 custom clearance? Kalau ada custom, kalau dia nak stop, dia akan bagi borang. Dia akan tunjuk satu dokumen yang mengatakan barang itu disita atau barang itu tak boleh masuk. Sekurang-kurangnya tunjuklah K1 dan K2 ataupun borang custom menunjukkan barang itu benar-benar ditahan oleh pihak custom. Arti tindakan dia ni menuduh ataupun memburuk-burukkan pihak custom. Kita tak percaya barang elektronik ni akan mendatangkan masalah untuk pihak custom untuk clear. Dia bukan barang terlarang, barang elektronik. Kenapa tak ada masalah dengan custom? Ini yang kita nak cakap. Individu ini menggunakan nama custom bagi memperdayakan mangsa dengan memberi alasan bahawa barang itu tidak dapat sampai kepada pengguna pembeli semata-mata kerana custom stock. Jadi kita minta siasatan. Dan kita yakin bahawa pihak polis memahami dengan jelas alasan-alasan yang diberikan adalah benar ataupun satu penipuan semata-mata. Dan tidak dilihat kes ini hanya sebagai satu kemungkinan kontrak barang. Kita nak bawa kes ini supaya disiasat di bawah jenayah tipu Seksyen 420. Kerana elemen perdaya, elemen membuat tawaran yang tak masuk akal, dan jumlah pengadu ataupun mangsa terlalu ramai. Jadi kita kata ini satu sindiket yang perlu kita bendung kerana ia melibatkan pengguna di Malaysia. Dan sekiranya kalau kes ini dibiarkan, ramai lagi pengguna yang di luar akan terus tertipu. Dan kita nak memberikan satu pengajaran kepada penipu-penipu ni. Saya tak mahu bagi pengajaran kepada mangsa, kerana mangsa ini saya kata tidak tamak. Dia membeli barang yang logik. Dia bukannya tamak ataupun bodoh ataupun. Memang semua orang akan tertipu dengan tawaran-tawaran begini. Cuma ada elemen memperdayakan oleh manusia. Kalau boleh highlightkan perkataan ni, menggunakan masa PKP ni. Ni ayat yang penting ni. Menggunakan waktu PKP ni, mengambil kesempatan di waktu perintah kawalan pergerakan yang orang tidak boleh membeli barang keperluan secara direct untuk menipu mangsa. Jadi kita minta kepada pihak polis untuk melakukan siasatan, dan kita minta kepada semua mangsa-mangsa yang di luar, kalau boleh tampil ke depan membuat laporan. Dan kalau nak dapatkan khidmat guaman daripada kita, bantuan guaman daripada kita, tampil ke depan dengan Persatuan Semboyan untuk kita bantu untuk membuat aduan kepada pihak PDRM bagi kes ini disiasat. Dan kita meminta kepada kerjasama kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya, sebab ini adalah kes yang melibatkan kepentingan ramai, kepentingan orang ramai. Jadi kes ini diberikan prioriti dan dituduh di bawah jenayah kanun kesiasaan jenayah tipu. Dan semoga dia diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan kerana memperdaya individu-individu yang mempunyai niat yang baik untuk membeli barang keperluan rumah. Bersama-sama kita hari ini, kita ada mangsa-mangsa. Mungkin kita boleh dengar sedikit daripada mangsa apakah yang berlaku, dan dia boleh sebagai maklumat pada pihak media. Kita mulakan dengan tuan dulu. Ya, Assalamualaikum semua. Saya Nafis dan saya adalah salah seorang mangsa daripada penipuan individu daripada Instagram. Saya punya pembelian ni dilakukan pada bulan Mei, penghujung bulan Mei 2021. Saya membuat pembelian dua jenis barang, iaitu aircon yang berharga RM999 dan juga set periuk berjenama bernilai lebih kurang RM400.
So kalau ikut logiknya, produk-produk ni harga jualan kalau di luar pasaran, kalau aircon tu mungkin mencapai RM2,000 dan periuk berjenama ni mungkin boleh capai RM800 atau RM700. So saya adalah salah seorang mangsa, tetapi walaupun kerugian saya tak sebanyak orang-orang lain, iaitu lebih kurang RM1,079, dan pembayaran tu bukannya saya buat sepenuhnya. Saya buat pembayaran secara berperingkat sebanyak 3 kali pembayaran, dan cuma untuk pembayaran keempat tu saya tak lakukan disebabkan saya terjumpa salah satu posting mangsa di Facebook, iaitu Puan Sarah Sulaiman yang viral di Facebook tentang individu yang menjadi bualan. So saya terus buat laporan polis, dan apa yang diberitahu oleh pihak polis, individu ni dah ditangkap sebanyak 18 kali. So 18 kali tu daripada segi penipuan daripada buat umrah, penipuan untuk makanan kucing, penipuan untuk barang-barang kosmetik dan pelbagai lagi. So kalau dah 18 kali dah kena tangkap, saya rasa mungkin kali ni pihak polis mungkin boleh buat sesuatu yang lebih berat berbanding sebelum ni. Tetapi apa yang pihak polis katakan kepada saya, individu ni dia dah tahu taktik lepas dah kena tangkap apa yang dia perlu lakukan. So dia akan panggil lawyer. So lawyer tu akan hubungi orang-orang atau mangsa-mangsa yang terkena ni, dan dia akan kembalikan wang tu sekiranya mangsa menarik laporan polis. Itu je syarat dia lakukan. So Sarjan Khairul daripada IPD Sepang mengatakan untuk saya sebagai admin untuk Telegram mangsa-mangsa ni, untuk menyeru semua mangsa supaya jangan terpedaya dengan sebarang kalau nak diorang nak bagi refund ke, ataupun refund tu 2 atau 3 kali ganda daripada kerugian dikenakan. So memang pihak polis, apa yang diberitahu, memang diorang memang merayu untuk kami semua tidak mengambil ataupun menarik balik laporan polis. Dan saya pasti bukannya, kalau tengok kat Telegram group ni, saya tak silap saya dalam 581 orang mangsa, dan saya yakin ramai lagi orang-orang kat luar sana yang tak tahu lagi yang dia kena scam. So itu saja. Assalamualaikum. Nama saya Zahira. Kisah saya ada beli 3 barang dekat scammer ni. Dan 2 barang saya dijanjikan dari luar negara, dan 1 lagi pre-order dari Pulau Pinang. Saya dapat tahu sedikit rasa macam something is wrong tu bila saya buat pre-order saya dari Penang. Sebab selalunya kalau dari Penang tu paling lama kita dapat barang dalam seminggu. Jadi barang dari luar negara tu dijanjikan akan tiba kepada saya dalam masa 2 bulan. Alasan dia lambat ada kerana PKP, jadi shipping semua affected, custom seperti kata Datuk Hisham tadi, custom tak lepas, atau berbagai-bagai alasan. Jadi bila saya tanya nombor tracking, memang tidak akan diberi, dan semakin banyak alasan yang akan juga digunakan untuk justify apa yang dia katakan. Jadi bila saya cek di CCID, waktu saya membeli barang tu, CCID masih clear. Sebaran report tidak pernah dibuat di atas akaun bank dia, dan juga kat atas nombor telefon dia. Pada bulan Mei, dilakukan pada bulan Mei, masih lagi clear, tak ada sebarang polis report yang saya tahu yang di CCID ya. Jadi lepas saya sangsi bahawa yang tracking tu alasan yang diberikan tidak munasabah. Dia kata supplier tak bagi tracking, sebab setahu saya sebaik saja kita hantar barang, tracking akan diberikan. Jadi time tu dah masuk seminggu, saya sajalah type nama dia dekat Facebook. Saya dapat tahu ada seorang mangsa sebelum saya tahun 2020 yang terkena dengan modus operandi yang sama. Nama tak perlu dedahkan kat sini, tapi dialah yang start semua ni, puan tu. Jadi kami buat apa, inisiatif bukakan satu WhatsApp group dan juga Telegram group, di mana mangsa setiap hari bertambah. Even sampai ke saat ini ada mangsa baru yang masih lagi masuk dan tidak tahu. Semalam pun ada, hari ini pun ada yang masih tidak tahu apa yang berlaku, yang mereka telah di-scam. Jadi apa yang berlaku, saya pergi buat police report. Saya telah diugut oleh beliau. Saya cakap dekat dia, waktu tu dia masih belum agak viral. Saya cakap, pulangkan semula duit saya, tak dapat barang pun tak apa. Kalau tak buat, saya pergi buat report.
Waktu tu dia ugut saya dengan firma guaman yang terkenal di Kuala Lumpur. Jadi saya agak susah hati sebab kita biasalah bila kita orang-orang kita ni cakap pasal peguam, cakap pasal mahkamah dan polis, kita akan sedikit takut. Jadi saya cakap kat dia, tak apa, tak ada masalah, saya buat je report, kita tengok lepas tu. Jadi mulai dari situ, tapi satu saya nak tekankan di sini, dia memang pandai memberi janji-janji manis. Memang orang takkan tahu yang dia menipu. Ada saja alasan yang bagus untuk setiap tindakan dia. Jadi apabila saya dah dapat buka grup ni bersama dengan kira kami ni macam admit jugalah untuk grup tu. Kami berbincang, kami suruh semua mangsa yang masuk untuk membuat report. Dari situ semakin viral dan semakin banyak report yang dibuat. Di CCID pun dia tidak boleh banyak. Dia start sebelum ni dalam IG dia kita masih boleh komen. Lepas tu dia dah stop. Dia tutup dah, off dia punya komen, tak boleh buat apa. Dari lebih mangsa lagi dah tak tahu apa jadi. Tiba-tiba je dia hilang. Tapi di WhatsApp dia masih lagi aktif. Dia akan reply, dia masih berkata barang akan sampai, tu semua janji. Sampai kalau nak beli barang lagi pun dia terima juga. Walaupun kita kata yang tak datang pun kenapa nak ambil lagi baru kan? Ramai juga yang DM saya menanyakan tentang apa nak jadi, apa kita nak buat. Sebab mangsa-mangsa ni walaupun amount tu mungkin hanya 200, mungkin 2,000, ada yang sampai berpuluh ribu. Untuk mereka, wang itu adalah segala hasil titik mereka yang susah mereka cari di masa PKP ni. Rakyat memang rasa tertindas kan? Jadi nasihat saya pergi buat report pun adalah ramai yang report mereka diterima. Ada juga yang tidak diterima dengan alasan amount adalah hanya sedikit. Yang saya rasa tidak berasas. Walaupun RM1 masih duit saya. Jadi elemen yang saya tekankan kepada rakan-rakan mangsa saya yang lain tu, jangan fikir duit tu sikit. Sebab apa? Kita hilang duit dan kita rasa emosi mental kita pun terganggu juga. Jadi lepas tu kami dapat kontak berhubung dengan pihak-pihak Tuan Semboyan. Dan mereka banyak membantu kita orang untuk bawa kes ini ke satu level yang lebih tinggi. Dan saya nak tekankan di sini, daripada pandangan saya rasa ini nampak seperti white collar crime. And Tuan pasti tahu kalau white collar crime ni memang susah sedikit untuk kita bawa kes ni ke lebih dalam kan. Jadi saya nak bagi tahu, bila jangan rasa mangsa-mangsa yang lain, kalau nak tampil tu sila tampilkan diri. Jangan rasa duit kita ni sikit sangat, malu. Lagi dah tu jangan rasa malu. Kalau rasa malu kita takkan dapat apa pun. Bawa diri ke depan, kita pastikan dia ni jatuh. Kita tak nak dia ni sambung lagi lepas dia keluar. Sebab kes ini kalau tak salah saya bukan hanya dari tahun 2020, bertahun-tahun yang lepas. Cuma bisnesnya saja yang berlainan. Nature bisnes saja yang berlainan. Jadi tidak mustahil kalau kita biarkan kes ini sekarang, dia akan kembali dengan bisnes yang lebih dahsyat daripada ini. Mungkin mangsa juga lebih ramai sebelum ni. Jadi seperti yang Tuan Dato' Hisham cakap tadi, dalam COVID ni kita ada cara untuk online shopping. Kalau ini pun mereka ganggu, mana lagi kita nak pergi? Jadi saya minta jasa baik daripada semua pihak untuk menolong kami selaku wakil-wakil mangsa. Ada soalan daripada media? Apa ya? Teruk ke? Ada soalan daripada media? Boleh saya tambah? Saya terlupa nak cakap tadi. Saya minta jasa baik pihak-pihak yang berkuasa untuk dakwa suspek dalam kes ini di bawah Akta Keseksaan. Lebih baik kalau bawah Seksyen 420. Kita tidak mahu ni diambil sebagai jenayah, sebagai kesalahan sivil, tapi kita mahu lihat ini sebagai kesalahan jenayah. Biar mereka tahu kita bukan bodoh. Kita ada juga orang untuk menolong kita. Itu saja. Boleh bagi tahu? Telegram. Okey, nama Telegram. Nanti nama-nama dia orang keluar tak apa. Okey, yang nama-nama akaun tu nanti pihak peguam akan berikan anda untuk tindakan seterusnya. Dah jadi sebut total 581 mangsa 506. Dah jadi sebut total 581 mangsa 506. Setakat ini yang total.
Dan masih lagi bertambah. Itu daripada bila ke bila maksudnya masa tu yang datang kepada kita. Yalah, maksudnya daripada yang datang tu daripada bila ke bila? Maksudnya daripada awal tahun ni ke? Masa 2021 kan? 2021 tahun ni lah. 2020. 2020 2021 tahun lepas. tahun lepas. Hingga Ogos ni lah. Saya boleh tahu hingga Ogos. 590 ada? 590. Tapi yang buat laporan polis baru kita terima 200 lebih. 200 lah. 200. Campuran bangsa ni komposisinya Melayu, Cina, Jepun. Semua ada. Semua bangsa ada. Semua dah ditipunya. Majoriti Melayu. Tak, dia pandai. Bila nilaian harga contoh harga RM1,000 ke RM2,000, RM3,000. Bila dia tawar pada orang bayar. Contohlah orang nak ambil tindakan. Orang buat laporan polis ataupun orang sebarkan berita ni Facebook apa semua, dia pakai lawyer, dia nak saman. Jadi orang fikir aku baru rugi RM1,000, aku rugi RM2,000, tak pasal-pasal aku nak kena saman berpuluh ribu, kena saman, nak kena ambil tindakan, nak kena reply lagi. Jadi dia orang takut. Jadi mangsa-mangsa ni takut. Jadi kata daripada aku rugi RM2,000 kan aku rugi lebih banyak. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang mangsa semua takut untuk tampil ke hadapan. Dia jadi memang macam ni lah, pasal dia pak satu lawyer, contoh dia ambil satu lawyer, bayarlah katalah berapa ribu untuk jaga dia. Jadi apa-apa saja dia hantar surat saman. Jadi orang tak berani nak buat tindakan. Orang kejap lagi dia mangsa baru kena tipu 2-3 ribu. Sekali nak ambil lawyer, orang tak masuk akal untuk ambil lawyer. Lawyer tahulah bukannya murah. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang mangsa datang tampil ke sini untuk ialah pasal benda ni bukanlah mungkin nampak kecil nilaian RM1,000-2,000. Mungkin PDRM nampak mungkin ni kecil je, civil je, ataupun pergi ke tribunal ke, hantar ke tribunal. Tapi sebenarnya kalau dah jadi ramai 500 lebih orang, kita kira nilaian RM1,000 lebih. Seorang mangsa ditipu lebih kurang RM950,000. Itu kalau barang RM1,000 lebih. Ini saya dengar satu mangsa berapa? RM3,000 lebih. Ada RM14,000. RM14,000, cuba bayang berapa juta dah dia collect. Ada RM500,000. Ada RM500,000. RM500,000. Tak, dia kalau 500 ikut kepada yang kita dapat ni. Kalau taklah 300,000 lebih untuk 200 mangsa yang buat laporan polis. Ada Seorang? Satu orang. Ya Allah. Dia macam ejen lah, reseller. Jutaan ringgit lah dia dah collect ni. RM500,000 satu orang. Dia berniaga, dia nak jual. Kaya dia. Kita waktu PKP tak ada duit, dia nak waktu PKP Cuma kita banyak kesal lah. Sebenarnya kita kesal sikit. Bukan semua segelintir daripada pihak pegawai penyiasat. Saya menyatakan kekesalan. Bukan semua. Sebahagian daripada pegawai penyiasat bagi jenayah komersial. Saya kira mereka banyak mengklasifikasikan kes-kes yang pengguna ni, bukan semua, segelintir, kepada kes untuk tindakan sivil. Banyak kita lalui dalam semboyan sebelum ni pun begitu. Ada je kes yang kita bawa, dia kata dia buat NFA, no further action, refer to magistrate. Pergi tindakan sivil. Macam saya ulang tadi, kalau nak saman organisasi yang besar, lah, orang ni reputable company, dia akan bayar disebabkan dia tak nak company dia bad reputation. Tetapi pada individu yang tak ada reputation, dia takkan bayar. Kalau kita minta, kalau pihak pegawai penyiasat yang saya sayangi, yang saya hormati ni mengambil sikap demikian, sudah tentulah ramai pengguna di luar ni, ramai penipu-penipu di luar ni akan bawa kes-kes penipuan komersial kerana dia rasa akhirnya apa jadi? Wind up company ataupun bankrupt. Sebab itu saya kata kes ini perlu disiasat secara jenayah komersial 420 supaya mereka dituduh supaya tak berlaku macam kita dengar cerita-cerita tadi lah. Saya tak tahu benar atau tak benar, kita minta pegawai penyiasat siasat. Penipuan demi penipuan dia dah jadi satu pattern. Kalau pattern ni wujud, itu sudah sindiket. Katalah kes itu tidak boleh fulfill elemen 420. Katalah documentation tak strong, timbalan pendakwa raya tak boleh nak dakwa dia. Kenapa tak pokarkan dia? Kenapa kes Macau scam tu boleh dipokar, betul tak? Boleh dikenakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah. Walaupun kesalahan tu merupakan jenayah komersial. Jangan dilihat kes-kes pokar ni hanya untuk kesalahan-kesalahan yang melibatkan jenayah berat. Jangan. Jenayah komersial pun boleh dikenakan pokar.
Jadi saya bukanlah nak melampaui kuasa yang ada daripada Timbalan Pendawa Raya. Saya tak. Saya hanya memberikan sure kerana kita adalah persatuan pengguna. Kita punya stakeholder adalah pengguna. Apa saja yang melibatkan pengguna, kita terpaksa suarakan. Kerana itulah fungsi kita sebagai persatuan pengguna, iaitu menyuarakan suara pengguna yang ditindas, dizalimi. Kalau kita tak buat benda ni, janganlah pula pihak PDRM rasa kita nak mengkritik. Ini adalah satu kritikan yang membina, satu cadangan supaya Malaysia ini tidak dikenali sebagai negara penipu. Kalau tidak, keyakinan pengguna kepada sistem yang ada hilang keyakinan. Jadi kalau boleh kita minta lah, kita merayu, kita tidak mengkritik. Kita merayu kepada Ketua Polis Negara. Saya rasa Ketua Polis Negara ni bukan rasa, dia pernah, Datuk Akhil Sani memang dekat dengan kita dulu waktu kita sebelum ni. Kita bersama Datuk Akhil Sani, kita tengok banyak Datuk Akhil Sani tolong sebab dia bekas pengarah bahagian siasatan jenayah komersial dulu. Dia banyak membantu kita waktu kita dalam persatuan dalam merungkai kes-kes yang melibatkan persatuan kepenggunaan. Jadi kita merayu kepada IGP supaya IGP mengambil sikit tekanan, beri tekanan kepada pihak pegawai penyiasat yang ada. Walaupun kes kecil RM500 ke RM300, jangan dilihat RM500 tu. Lihat berapa ramai mangsa yang ada. Kalau 500 orang tu bolehlah kata. Tetapi ini satu pattern yang besar. Sudah tentulah satu sindiket yang terancang. Jadi minta supaya disiasat dan diberikan sure kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya supaya dituduh di bawah jenayah 420 Kanun Kesiasaan. Itu pandangan kita lah. Dan kita agak sedih lah dengan individu ni. Dan kita minta pengguna, jangan takut anda disaman. Kerana dia nak saman defamation ke apa semua, tuan-tuan semua mempunyai defense yang baik, pembelaan yang baik. Apa pembelaannya? Pembelaan ni kita memberikan satu statement yang benar. Statement yang kita beri ni adalah satu benar dan kita kena lawan. Kita lawan ni bukan untuk kita saja. Kita lawan ni supaya perkara ni tidak berulang kepada individu lain. Kalau kita tak buat benda ni, tuan-tuan percayalah, benda ni tidak akan berakhir di sini. Maka penipuan ni akan terus berlaku kepada kawan-kawan kita yang ada di luar. Dan kita perlu akhirkan penipuan begini supaya tidak ada individu yang lebih malang ditipu dengan keadaan begini. Ada soalan lagi tambahan sebelum kita nak tutup, Majlis? Ada sebarang soalan? Jika tidak ada soalan, apa ni boleh interview lah. Mangsa-mangsa yang ada, saya serahkan untuk. Terima kasih. Saya pun tak ada apa nak sampai. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan media dan juga mangsa semua, Datuk Isham semua.